MB Kedah disaman RM1 bilion. DSAT Group belum kemuka LOD. Rafizi maklumkan kerajaan belum berhasrat menarik subsidi minyak paket. PDRM dedah 11 laporan diterima berkait video temu bual PMX dengan CNN. Pemuda DAP pertahan ngakomeng dakwa perkataan zakat hanya metafora. Mahkamah beri tempoh lanjutan kepada UMNO selesaikan saman RM19.5 juta. Fadli Syari dakwa pentadbiran kerajaan perpaduan hanya sekadar grade F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor memaklumkan belum menerima surat tuntutan LOD daripada DSAT Group Sdn Bhd berhubung kenyataannya tentang isu pengambil alihan pasukan bola sepak Kedah Darul Aman FC KDAFC pada 7 November lepas. Beliau memaklumkan saman dikemukakan syarikat terbabit kepada dirinya akan menjadi sejarah sekiranya ia benar-benar berjumlah RM1 bilion. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi menegaskan kenyataan dibuat tentang pihak yang mahu mengambil alih kelab bola sepak terbabit adalah bersifat umum sekaligus tidak ditujukan kepada syarikat atau individu tertentu. Jelasnya lagi, beliau membuat kenyataan itu memandangkan terdapat banyak usaha daripada pelbagai pihak mahu mengambil alih KDAFC namun semuanya sekadar penipuan sahaja. Sebelum ini, media melaporkan kumpulan DSAT memutuskan untuk mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor sebanyak RM1 bilion. Tindakan itu diambil susulan kenyataan Sanusi pada 7 November yang mengeluarkan kenyataan agar tidak berlaku sebarang penipuan dalam pengambil alihan pasukan KDAFC. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan kerajaan tidak mempunyai rancangan untuk menarik subsidi minyak masak paket. Beliau juga mendakwa kenyataannya sebelum ini telah diambil di luar konteks. Rafizi menjelaskan kenyataannya sebelum ini adalah menyentuh mengenai usaha berterusan kerajaan untuk mengurangkan ketirisan, bukan menjurus kepada pemansuhan subsidi barangan keperluan itu. Sebelum ini, media melaporkan isu pemansuhan subsidi minyak masak paket ada dibincangkan kerajaan bagi mengatasi masalah ketirisan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesahkan pihaknya belum memutuskan sebarang kertas cadangan berhubung pemansuhan subsidi minyak masak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh mengakui kertas cadangan untuk pemansuhan subsidi itu memang terletak di bawah tanggungjawab kementeriannya, namun tiada kata putus diberikan mengenai perkara itu setakat ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menerima 11 laporan berkaitan video tular dakwaan fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan wawancara dengan CNN mengenai konflik Israel-Palestin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, siasatan kes ini diklasifikasikan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Pada Selasa, gabungan 20 badan bukan kerajaan NGO, Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial Rakyat membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi berhubung kes terbabit. Baru-baru ini, satu video memaparkan seorang individu mendakwa kononnya Datuk Seri Anwar mengiktiraf kewujudan negara Israel. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar ketika menjelaskan mengenai isu itu berkata beliau tidak mengiktiraf negara Israel dan menegaskan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara berkenaan. Jom sertai peraduan bersama Netstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berapakah nilai saman yang bakal dikenakan kepada Sanusi oleh DSAT Group?
Nyatakan tarikh berita yang disiarkan bertajuk Mufti Larang Buka Aib Tun Daim dan lengkapkan slogan Malaysia menjadi lebih kuat apabila kita semua. Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description Berita Netstab News edisi petang Jumaat 22 November 2024. Pemenang peraduan minggu kelima ialah Izhar Zuhaili. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih. Zakat disebut ngakomeng hanya sebuah metafora. Timbalan Ketua Pemuda DAP Ong Chun Wei mempertahankan kenyataan ngakomeng selepas naib pengerusi DAP itu dibidas kerana menggunakan perkataan zakat ketika mengulas mengenai kedudukan keuangan sayap parti berkenaan. Menurut Ong, ngakomeng hanya menggunakan perkataan zakat untuk menggambarkan situasi pemuda DAP yang menghadapi masalah keuangan dan memerlukan bantuan segera. Katanya ia tidak niat untuk menyinggung mana-mana agama dan memperlekehkan zakat. Sebaliknya, Ong menyalahkan PAS dengan mendakwa parti itu cuba merosakkan hubungan kaum. Beliau juga mempersoalkan sikap diam diri pemuda PAS ketika pemimpinnya mendiskriminasi kaum lain. Terdahulu, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar menggesa ngakomeng memohon maaf dan menarik balik kenyataannya serta meminta pemimpin DAP supaya peka terhadap sensitiviti umat Islam bagi mengelak salah faham. Mahkamah Tinggi memberikan lanjutan masa selama seminggu kepada UMNO dan UMNO Selangor untuk mengemaskini kepada mahkamah mengenai penyelesaian saman yang difailkan oleh SRC International Sendian Berhad dan dua anak syarikatnya berhubung dakwaan menerima 19.5 juta ringgit daripada syarikat-syarikat itu pada 2015. Hakim Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan membenarkan permohonan yang dikemukakan oleh Peguam Muhammad Syahrul Fazli Kamarul Zaman yang mewakili UMNO dan Datuk Hasnal Rezwan Merikan yang mewakili UMNO Selangor. Perkara ini tidak dibantah oleh Peguam Razlan Hadri Zulkifli yang mewakili plaintiff SRC, Gandingan Mentari Sendian Berhad dan Jendela Pinggiran Sendian Berhad. Mahkamah kemudian menetapkan 27 November bagi pihak-pihak berkenaan untuk mengemaskini status penyelesaian. Plaintiff menfailkan dua saman itu pada Mei 2021 dengan yang pertama ialah mendapatkan semula 16 juta yang dikatakan dipindahkan kepada UMNO. Ketiga-tiga mereka mendakwa bahawa UMNO tahu atau sepatutnya tahu bahawa wang itu adalah milik SRC dan UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata, grade D yang diberikan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil untuk laporan penilaian 2 tahun Kerajaan Madani adalah terlalu tinggi. Beliau mendakwa Bersih mungkin mahu menjaga hati Kerajaan Perpaduan dengan memberikan grade tersebut. Beliau berpendapat sepatutnya penilaian yang sebenar bagi pentadbiran Kerajaan Perpaduan hanyalah setakat grade F sahaja sambil memberi persamaan kerajaan seperti pelajar universiti yang didapati meniru dalam peperiksaan. Memetik laporan daripada Sinar Harian sebelum ini, Bersih memberikan grade D iaitu 45.8% menerusi penilaian pertengahan penggal kepada Kerajaan Perpaduan yang sudah mentadbir negara selama 2 tahun. Pengerusinya Muhammad Faisal Abdul Aziz memaklumkan pemarkahan yang diberi menunjukkan wujud jurang signifikan dari aspek kemajuan, progres dan tindakan ke arah pelaksanaan reformasi. Muhammad Faisal berpandangan kerajaan tidak mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakan kesemua reformasi, malah setakat ini tiada perubahan besar dibuat. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.